Hai, Assalamualaikum. Selamat berkenalan, apa khabar? Hai, Waalaikumsalam. Selamat berkenalan. Kamu sihat? Alhamdulillah saya sehat. Puan macam mana ke sehat? Alhamdulillah, saya sihat. Jadi, ni sesi kita yang pertama. Pertama sekali, saya nak perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Siti Huzaifah binti Cabdullah. Akan jadi kaunselor awak untuk pagi ni. Saya berasal daripada negeri Selangor. Saya merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Jadi kalau awak tak keberatan, boleh tak awak kenalkan diri awak pula? Nama saya Elma Safitri. Saya berumur 19 tahun. Saya berasal dari Indonesia. Saya masih bujang dan saya adalah seorang yang introvert. Oh, introvert. So, Elma daripada Jakarta, Indonesia. Tak, saya dari Banda Aceh, Indonesia. Macam mana keadaan dekat sana? Okey tak? Okey. Okey, memandangkan kita daripada negara yang berbeza, saya daripada Malaysia dan Elma daripada Indonesia. Jika ada sebarang bahasa yang saya gunakan yang Elma tak faham, boleh tanya saya akan ulangkan balik supaya sesi kita ni boleh berjalan dengan lancar lah. Ya, Puan. Okey. Jadi, sekarang kamu berada di mana? Di rumah? Ya, saya berada di rumah. Selesa tak buat sesi secara online macam ni? Boleh, saya selesa je, tiada masalah. Okey, kalau awak selesa, Alhamdulillah, saya pun selesa juga. Saya nak tanya, sebelum ni Ilma pernah terlibat tak atau pernah mengikuti apa-apa sesi kaunseling individu? Belum, sebelumnya belum pernah melakukan. Ini pertama kalinya. Oh, kalau macam tu, ini adalah sesi individu, iaitu di mana sesi individu ni merupakan satu perhubungan yang profesional antara kaunselor iaitu saya dan juga klien iaitu awak. Dalam satu sesi kaunseling ni kita bertujuan untuk supaya kaunselor dapat membantu klien membuat keputusan tentang masalahnya untuk kongsi masalah dengan lebih baik lah. Jadi, boleh saya tahu, mungkin ini kan pertama kali Elma buat sesi kaunseling. Jadi, kenapa ya? Uh, saya ada masalah dalam pembelajaran online, Hmm, masalah pembelajaran online jika di rumah mungkin bising dengan pekerjaan rumah. ah, okey. Jadi, sebelum kita pergi kepada sesi kita yang seterusnya, untuk kita meneroka dengan lebih jelas masalah-masalah yang Elma hadapi, saya nak jelaskan dekat sini bahawa saya merupakan kaunselor dan awak pula seorang klien. Jadi secara ringkasnya peranan saya adalah untuk saya mendengar, untuk saya memahami dan saya akan cuba untuk membantu diri awak. Manakala peranan awak pula adalah untuk membantu saya memahami apa yang awak rasa dan fikirkan dengan jujur. Dan awak juga perlu berikan maklumat ataupun membuat keputusan sendiri dengan sesuai. Saya hanya akan memberitahu perkara-perkara yang diperlukan untuk awak capai objektif awak dengan berjaya. Jadi dalam sesi kaunseling individu ni, saya nak tekankan juga etika kerahsiaan di mana sepanjang sesi ini dijalankan adalah rahsia antara saya dan juga awak sahaja. Tetapi walau bagaimanapun, jika terdapat sesuatu perkara yang membahayakan nyawa awak ataupun orang lain, saya akan ambil tindakan dengan lebih lanjut. Jadi kaunselor bertanggungjawablah untuk membawa tindakan-tindakan tersebut kepada pihak-pihak yang tertentu. Setakat ni boleh faham tak? Ya, saya faham. Okey.
kita berbalik semula kepada masalah yang Ilma katakan tadi. Yang pertama tadi saya dengar Ilma ada masalah pembelajaran online, betul? Ya, Jadi apa masalah yang Ilma hadapi? macam saya bilang tadi, jika kat rumah bising, dah lepas tu ada pekerjaan rumah, Hmm. masalah jaringan juga. Okey. Jadi, masalah pembelajaran atas talian ni bukan suatu benda yang biasa, saya yakin dan saya tak nafikan pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi terutamanya terkesan dengan masalah COVID-19. Dan bukan pelajar saja, guru-guru, lecturer-lecturer, pekerja-pekerja yang lain juga terkesan. Lecturer-lecturer pun yang tak pernah belajar online, kena mengajar melalui online dan pelajar juga begitu. Jadi Ilma kata dekat rumah terlampau bising. Ya, Jadi kalau dekat rumah tu Ilma selalu duduk di bilik ke, di ruang tamu ke atau di mana? terkadang di bilik, terkadang di ruang tamu. Uh, Bunyi bising tu daripada mana Ilma? Adakah daripada adik-beradik sendiri, keluarga sendiri ataupun bunyi-bunyi daripada luar semula jadi? Ya, daripada luar, suara motor, suara tetangga, bising. Hmm. Okey, kalau macam bunyi-bunyi macam tu kan, kita tak dapat nak dielakkan. Kita tak boleh suruh motor tu senyap sikit. Kita tak boleh nak suruh ayam ke, itik ke, tolong senyap sikit. Tak boleh. Jadi, kita sendiri yang kena ambil inisiatif untuk kurangkan bunyi tu. Maksudnya kita akan duduk satu tempat yang lebih strategik, yang kurang daripada gangguan bunyi. Ilma mungkin Ilma boleh ambil cara dengan kunci, duduk dalam bilik, kunci dalam bilik, cari kawasan ataupun sudut yang ada dalam rumah tu yang keadaannya agak sunyi atau sebagainya. Tetapi jika tak boleh, still juga dengar bunyi bising, Ilma kena kuatkan mental dan juga fizikal Ilma. Kena hadapi juga. Mungkin lama-kelamaan dia akan jadi satu kebiasaan dan tidak akan lagi jadi satu gangguan untuk Ilma. Mungkin lepas ni Ilma boleh cuba cara tu. Ya, baik. Hmm. Lagi tadi cakap apa lagi masalah online kat rumah? Um, masalah jaringan, network. Hmm. Okey, saya dah fahamkan Ilma merupakan seorang pelajar mobility uh, di UUM. Jadi Ya, Ilma sebagai orang warga Indonesia. So mestilah keadaan tu jauh kan bila belajar online. Ilma di Indonesia dan lecturer pula di Malaysia lakukan kelas. Jadi masalah lain. Jadi Ilma guna line apa tu? Digi ke, Maxis ke atau sesuatu yang lain? Hmm. apa? Ada wifi? Tak. Tak ada. Jadi Ilma selalu guna data lah. Data Ya, internet. Oh, selalu line kat sana sangat slow ke? uh, kadang slow, kadang cepat. Okey, jadi kalau ada masalah slow ni kan, apa tindakan Elma lakukan? Elma apa ya? Hmm. Mungkin dekat mana kawasan mungkin dekat dalam rumah jaringan internet dia agak kurang. Jadi Elma duduk di luar rumah ke untuk dapatkan jaringan internet yang lebih baik? Iya juga, kadang misalnya Elma tak faham atau ada yang tertinggal, Elma cuba tanya dengan kawan yang lain. Bagus, bagus. Itu satu tindakan yang baik lah sebab kadang-kadang kita tak dapat nak elakkan bila jaringan internet kita agak slow
Tetapi kita masih ada kawan-kawan yang boleh membantu kita apa yang kita tak dapat. Bagus Ilma. Jadi saya nak tanyalah, kalau Ilma sebagai orang Indonesia kan, mestilah kawan-kawan yang lain ada yang daripada Malaysia. Ilma faham tak bahasa mereka? Atau Ilma ada juga masalah bahasa yang lain-lain? Bahasa Malaysia dengan Indonesia kan tak jauh-jauh berbeza. Betul. Ada yang faham, ada yang tak, macam Mhm. tu. Okey, jadi kalau untuk perbezaan bahasa, masalah perbezaan bahasa ni, apa yang Ilma lakukan untuk atasi masalah ni? Elma banyak berkomunikasi dengan kawan-kawan Elma yang di Malaysia. Banyak nonton filem Malaysia juga biar biar banyak tahu bahasa sana. Jadi kawan-kawan di Malaysia juga membantulah untuk Ilma memahami bahasa mereka dan mereka pun cuba untuk memahami bahasa Ilma. Jadi apa tadi, cerita-cerita tentang apa ni? Cerita Melayu. Ya, Apa contohnya Ilma? filem kartun tu Upin dan Ipin. Saya sering nonton. Oh, okey okey, bagus. Upin dan Ipin ni dia satu kartun animasi yang sangat bagus, dia sangat terkenal di Malaysia dan juga Indonesia. Dan bahasa yang digunakan oleh Upin dan Ipin pun adalah bahasa yang biasa digunakan oleh orang Malaysia. Jadi bagus untuk Elma belajar daripada kartun Upin Ipin tersebut. Kadang-kadang budak-budak kecil pun kan, diorang tengok kartun Upin dan Ipin, diorang pun belajar terikut-ikut apa yang Upin Ipin cakap. Bagus tindakan tu. Jadi apa lagi yang Elma rasa terganggu? Elma ada masalah kurang kepercayaan diri. Kurang kepercayaan diri macam mana tu Elma? Misal pada saat perkuliahan, Hmm? uh, lecture tanya dengan Elma, sebenarnya Elma udah tahu apa jawabannya, cuman macam takut salah, tak nak menyampaikan apa pendapat Elma, macam tu. Okey, faham. Jadi kalau macam lecturer tanya pada Ilma, Ilma rasa takut nak jawab. Sebab Ilma Ya, rasa takut Ilma akan buat satu kesalahan. ya. Okey, Ilma, dalam kehidupan ni, kegagalan tu merupakan satu proses pembelajaran. Dan apa yang Ilma sedang buat, iaitu tengah belajar bersama dengan lecturer, itu proses pembelajaran. Memang kita sebagai seorang student, kita tak ada ilmu yang tinggi. Jadi, lecturer lah tempat kita untuk kita bertanyakan soalan untuk kita menjadi seorang yang lebih baik. Jadi, adakah Ilma takut tanya soalan sebab takut kawan-kawan ejek ke kalau salah? Takut kawan-kawan lain mengata ke kalau Ilma salah? Macam kalau salah macam apa ya? Macam tak puas diri lah macam tu rasanya. Kalau Elma jawab salah macam tu. Sebelum ni Ilma pernah kena marah tak kalau Ilma jawab dengan salah? Kena marah tak? Cuman misal lecture memperbaiki apa kesalahan tu macam macam kurang senang je lah. Uh, Lebih lebih puas rasa jika Elma betul jawab macam tu lah. So dia lebih pada kepuasan diri lah. Ilma rasa kalau Ilma dapat jawab dengan betul, Ilma rasa puas, Ilma rasa lebih senang. Uh, Hmm. Okey, jadi tak apa Ilma. Kesalahan tu satu benda yang baik. Kita belajar daripada apa yang kita buat. Mungkin lepas ni bila Ilma dah cakap satu perkara yang salah ataupun kurang tepat mengenai soalan yang diberikan oleh lecturer, lecturer pun perbaiki kesalahan Ilma. Mungkin untuk next class atau kelas yang seterusnya, Ilma boleh menggunakan jawapan yang telah dibaik pulih oleh lecturer itu dengan lebih baik. Sebab hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Selagi kita berusaha, selagi kita nak kejayaan, kita kena cuba.
Sebab tak ada kejayaan yang datang bergolek dengan sendirinya. Jadi Ilma kena belajar untuk beranikan diri, Ilma kena belajar untuk mencuba, dan Ilma kena terima kekurangan ataupun kesilapan yang Ilma lakukan. Bila Ilma terima, Ilma akan rasa senang. Okey, tak apa, aku buat salah, tak apa. Nanti next time aku akan jadi lebih baik. Keyakinan ni Ilma kena bina sendiri dalam diri Ilma. Ilma tak boleh tunggu orang lain untuk beri keyakinan untuk Ilma. Jangan takut untuk buat salah. Jangan takut untuk lakukan kesilapan. Sebab hanya Ilma sendiri yang tahu kelebihan Ilma. Bila kita terlalu mengkritik diri sendiri, bila kita selalu menghina diri sendiri, cakap aku tak pandai, aku tak boleh, lama-lama kelamaan kita tak boleh capai kejayaan. Kita tak boleh kembang, tak boleh mengembang. Sebab kita akan berada dalam satu kelompok yang sama. Jadi Ilma kena keluar daripada kelompok rasa takut, rasa kurang berani, rasa kurang kepercayaan diri untuk jadi seorang yang lebih baik. Okey. Atau Okey. atau Ilma ada cara lain untuk mengatasi masalah Ilma. Masalah kurang percaya diri. Apa yang Ilma buat untuk bantu diri Ilma sendiri? Mungkin sebelum mulai pembelajaran, Elma cuba belajar sendiri dulu Hmm. apa yang materi yang nak lecture jelaskan pada saat perkuliahan. Jadi sudah ada apa ya? Sudah ada masukan sedikit macam tu. Jadi Faham. Jadi Ilma akan belajar terlebih dahulu, Ilma akan baca slide, baca buku terlebih dahulu supaya Ilma ada ilmu pengetahuan tu. Jadi bila ditanyakan oleh lecturer, Ilma boleh jawab dengan tepat. ya. Bagus. Itu bagus. Itu satu ciri-ciri pelajar yang cemerlang, orang kata. Kita belajar terlebih dahulu sebelum lecturer mengajar supaya soalan yang ditanyakan lecturer tu kita tidak terpinga-pinga. Kita boleh jawab dengan tepat. Jadi bolehlah Ilma teruskan dengan cara yang macam tu. Sebab jangan menyerah sebelum berputus asa. Sebab macam yang saya cakap tadi, kegagalan ni adalah satu proses pembelajaran. Wang. Jadi apa lagi yang Ilma nak kongsikan? Elma ada sering bergaduh dengan akak kat rumah. Oh, kenapa tu? Gaduh sebab apa? Sebab apa-apa pun lah, masalah kecil pun boleh bergaduh. Jadi macam mana Ilma atasi masalah tu? Kalau gaduh dengan kakak, apa Ilma buat? Mengalah, diam supaya masalah tak makin besar. Okey, kalau bergaduh dengan adik-beradik ni perkara biasalah sebab orang kata air yang dicincang tidak akan pernah terputus. Jadi kalau kita gaduh kakak, lama kelamaan boleh baik juga. Kadang-kadang baik, kadang-kadang gaduh. Atau mungkin ada masalah yang lebih serius yang berlaku antara kakak dan juga Elma sehingga korang selalu bergaduh. Elma tahu apa puncanya? Tahu. Tak apa Elma. Mungkin Elma boleh lakukan komunikasi secara hati ke hati dengan kakak untuk tahu apa sebenarnya yang berlaku untuk menyelesaikan masalah Elma dan juga kakak. Elma sendiri yang tahu apa yang berlaku antara kakak dan juga Elma, dan mungkin awak berdua boleh duduk, boleh berbincang cara baik supaya lepas ni tak ada lagi pergaduhan. Baik. Jadi masa sangat mencemburi kita, mungkin masalah-masalah Ilma ni kita akan bawa kepada sesi yang seterusnya. Okey, lepas ni kita akan buat sesi yang kedua lah bersama saya.
Terima kasih Irma untuk hari ini. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam.